Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan GIACC, Government Integrity dan Anti-Rasuah akan membatangkan kajian kes berkenaan Edward Snowden. Sebelum saya memulakan pembentangan ini, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertamanya, saya sendiri, Hamzi Iqbal bin Ramlam. Kedua, Muhammad Badiuzaman, Iskandar Yasar, Ahmad Syazwan, Wan Fatihah, Nurul Syuhada, Divya Janani dan Fatin Nabila. Okey, bagi pengenalan, definisi bagi pemberi maklumat adalah seseorang yang mendedahkan maklumat rahsia berkaitan kesalahan yang berlaku dalam sesebuah organisasi. Albert Einstein pernah berkata, dunia ini adalah tempat yang berbahaya, bukan kerana orang yang berbuat kejahatan tu, tapi kerana orang yang melihat kejahatan tu tidak membuat apa-apa. Dan kata-kata Albert Einstein ini juga kita dapat kaitkan juga dengan konsep pemberi maklumat, yang mana pada hari ini bila berlakunya kejahatan dan menjadikan ianya lebih berbahaya apabila orang yang melihat kejahatan itu hanya berdiam diri dan tidak mengambil sebarang tindakan untuk membendungnya. Dan ini akan membuatkan kejahatan itu, yang pertamanya, tidak dapat disekat dari berlakunya jika ia masih dalam perancangan. Yang kedua, tidak dapat dihentikan jika ia sedang berlaku. Dan yang terakhir adalah bila ia telah berlaku, orang yang berbuat kejahatan tidak dihukum untuk dijadikan sebagai pengajaran kepada orang ramai. Dan kajian kes yang berkaitan dengan pemberi maklumat adalah kes Edward Snowden, yang mana dia telah mendedahkan National Security NSA di Amerika dan telah menceroboh masuk ke dalam sistem talian komunikasi utama Yahoo dan Google di seluruh dunia. Okey, untuk maklumat yang lebih lanjut, saya akan serahkan kepada rakan kumpulan saya. Konsep dan definisi pemberi maklumat. Menurut Near dan Machley 1985, pemberi maklumat adalah seseorang dalam organisasi yang mendedahkan apa yang dilakukan oleh ahli organisasi tersebut yang tidak bermoral, bertentangan dengan undang-undang ataupun bercanggah dengan amalan organisasi tersebut. Manakala mengikut Seksyen 2 dan Seksyen 6 Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 APPM 2010 di Malaysia, pemberi maklumat adalah seseorang yang membuat laporan kelakuan tidak wajar seseorang yang lain kepada agensi-agensi penguatkuasaan dengan kepercayaan seseorang yang lain itu telah, sedang atau akan melibatkan diri dengan kelakuan tak wajar tersebut. Dengan syarat juga, ia tidak dilarang secara khusus oleh undang-undang bertulis yang ada di Malaysia. Okey, kelakuan tidak wajar di sini membawa maksud apa-apa kelakuan yang jika terbukti menjadi suatu kesalahan tata tertib ataupun kesalahan jenayah. Manakala, agensi penguatkuasaan pula ditakrifkan sebagai mana-mana kementerian, jabatan, agensi atau badan lain yang dibentuk oleh kerajaan persekutuan, kerajaan negeri atau kerajaan tempatan termasuk suatu unit, seksyen, bahagian, jabatan atau agensi kementerian yang diberi fungsi penyiasatan dan penguatkuasaan oleh mana-mana undang-undang bertulis atau yang mempunyai kuasa penyiasatan dan penguatkuasaan. Jadi, pemberi maklumat ialah mana-mana orang yang membuat pendedahan kelakuan tidak wajar kepada agensi penguatkuasaan di bawah Seksyen 6 yang telah saya terangkan tadi. Elemen utama sebagai pemberi maklumat adalah menerusi pengetahuannya sendiri, yang mana pemberi maklumat mengetahui kerana ia mengalami sendiri kelakuan tidak wajar tersebut. Kedua, dengan pengetahuan yang munasabah dan dipercayai olehnya, iaitu kelakuan tidak wajar telah diceritakan atau diberitahu oleh orang lain yang pemberi maklumat itu yakin dan percaya kepadanya. Ketiga, membuat pendedahan kepada mana-mana agensi penguatkuasaan yang melaksanakan Seksyen 6 ataupun Akta 711. Keempat, pemberi maklumat tidak boleh dipaksa untuk menjadi saksi atau dijadikan saksi di mahkamah berdasarkan Akta 711. Dengan erti kata lain, apa yang saya faham berdasarkan kuliah lepas,
adalah pemberi maklumat ini bukan individu yang terlibat secara langsung dalam transaksi, tetapi dia tahu dan kelakuan tidak wajar yang berlaku adalah di bawah pengetahuannya. Yang seterusnya adalah pemberi maklumat. Seperti yang kita dapat lihat, pemberi maklumat terbahagi kepada dua, iaitu pemberi maklumat dalaman dan pemberi maklumat luaran. Pemberi maklumat dalaman adalah di mana ahli sesebuah organisasi membuat laporan mengenai kesalahan undang-undang, tidak bermora atau amalan-amalan yang bercanggah dengan peraturan organisasi tersebut. Manakala, pemberi maklumat luaran pula adalah apabila seseorang yang berada di luar sesuatu organisasi membuat laporan mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral atau yang tidak bertanggungjawab. Menurut Transparency International, pemberi maklumat adalah alat yang sangat penting bagi memerangi salah laku. Salah laku biasanya dilakukan secara rahsia dan hanya orang yang terlibat sahaja yang mengetahuinya. Mereka ini biasanya dapat mengesan kes-kes salah laku sama ada yang sedang berlaku, telah berlaku ataupun disyaki akan berlaku. Mereka boleh mendedahkannya kepada saluran-saluran yang betul supaya siasatan dapat dibuat dan tindakan dapat diambil. Namun, untuk membuat laporan, mereka memerlukan perlindungan yang sangat berkesan daripada pihak kerajaan kerana mereka mungkin akan diambil tindakan balas atas maklumat yang didedahkan. Tindakan balas mungkin dalam bentuk dakwaan di mahkamah kerana membocorkan rahsia sesebuah organisasi, pemecatan kerja, pertukaran tempat kerja, malah boleh melibatkan kehilangan nyawa diri mereka atau keluarga. Seterusnya saya akan bentangkan bahagian rahsia kerajaan atau organisasi. Setiap organisasi atau kerajaan mempunyai maklumat-maklumat tertentu yang hanya boleh diakses oleh individu tertentu sahaja. Biasanya pekerja yang telah dilantik untuk menjalankan kerja dalam organisasi tersebut. Ia bermaksud di setiap jabatan atau organisasi, individu atau pekerja yang mempunyai kuasa sahaja boleh mengakses maklumat penting untuk memastikan maklumat organisasinya terjaga. Hal ini kerana maklumat-maklumat ini dianggap sulit atau rahsia untuk sesebuah organisasi, maka ia tidak boleh disebarkan kepada pekerja-pekerja yang tiada di bidang kuasa untuk mengaksesnya, apatah lagi kepada orang di luar organisasi tersebut. Ini menjelaskan bahawa seseorang pekerja harus berintegriti kepada majikan dan juga mereka juga mempunyai tanggungjawab dalam menjaga maklumat-maklumat organisasi kerana kecuaian pekerja dalam menjaga maklumat penting boleh menyebabkan maklumatnya tersebar kepada orang luar. Maka pekerja yang tidak berintegriti boleh didakwa oleh majikannya. Seseorang pekerja harus berintegriti kepada majikan dan juga perlu menjalankan tanggungjawab dengan jujur. Hal ini kerana mereka perlu menjalankan tanggungjawab mereka atas dasar perjanjian yang ditandatangani oleh majikan dengan pekerjanya untuk menyimpan maklumat tertentu sebagai rahsia organisasi. Selain itu, kejujuran pekerja dalam menjaga sesuatu perjanjian adalah satu tindakan yang sangat terpuji oleh organisasi dan seseorang juga boleh didakwa atau diambil tindakan undang-undang jika melanggar perjanjian tersebut. Ini menunjukkan bahawa dalam era modernisasi ini, sesuatu maklumat boleh tersebar dengan cepat dan mudah. Ia bermaksud mereka yang ingin mendedahkan maklumat kepada orang awam mempunyai pelbagai pengantara asing dan domestik untuk menyebarkan maklumat tersebut. Malah ada kalanya mereka boleh terus menyebarkannya tanpa sebarang pengantaraan. Contohnya, mereka menggunakan media sosial untuk menyebarkan maklumat sulit. Oleh itu, majikan sentiasa melaksanakan pelbagai tindakan untuk mengelakkan daripada penyalahgunaan maklumat organisasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kisah jenayah Edward Snowden atau nama lain beliau ialah Edward Joseph Snowden. Beliau dilahirkan pada tahun 1983 di Carolina Utara, Amerika Syarikat. Beliau merupakan seorang pakar dalam bidang komputer. Beliau pernah bekerja di Central Intelligence Agency iaitu CIA pada tahun 2006 dan telah meninggalkan pekerjaannya pada tahun 2009 apabila disyaki cuba mendapatkan fail sulit CIA. Seterusnya, beliau bekerja dengan kontraktor swasta iaitu Dell, firma perunding teknologi. Pada masa yang sama, beliau bekerja sebagai subkontraktor di pejabat National Security Agency iaitu NSA di Jepun, yang kemudiannya ditukarkan ke pejabat di Hawaii.
dia telah berpindah ke syarikat Booz Allen Hamilton. Jenayah Edward Snowden ialah beliau telah menyalin dokumen rahsia iaitu dokumen sulit mengenai Amalan Pengawasan Domestik NSA. Dia kemudiannya pergi berjumpa wartawan The Guardian dan pembuat filem Laura Poitras. Seterusnya, yang keempat, dalam berita berkaitan dokumen tersebut telah diterbitkan dalam surat khabar The Guardian, The Washington Post, The Spiegel and The New York Times. Department of Justice Amerika Syarikat mendakwa Snowden mencuri harta kerajaan dan melanggar peruntukan 793 dalam kurungan D dan 798 dalam kurungan A dalam kurungan 3 Espionage Act 1917 iaitu mendedahkan maklumat pertahanan negara secara tidak sah dan komunikasi maklumat sulit kepada orang yang tidak dibenarkan. Susulan daripada itu, Department of Justice State telah membatalkan pasportnya. Beliau kemudiannya terbang ke lapangan terbang Moskow, tetapi pihak berkuasa Rusia menyatakan bahawa pasport Amerika Syarikatnya telah dibatalkan. Namun akhirnya kerajaan Rusia memberikan hak suaka untuk 1 tahun dan menyambungnya secara berulang sehingga tahun 2020. Yang kelima pula, pada tahun 2014, kerajaan Amerika Syarikat telah mengeluarkan kenyataan yang menyatakan mereka mungkin mengalami kerugian berbilion dolar untuk menukar struktur keselamatan disebabkan maklumat sulit yang didedahkan oleh Edward Snowden. Dalam satu temu bual dengan NBC News, Edward Snowden menyatakan dia seorang patriotik. Dengan pendedahan yang dibuat, maka perlindungan terhadap data-data awam dipertingkatkan di Amerika Syarikat dan negara-negara lain. Dia juga mengatakan pengintipan kerajaan pada asasnya mengubah keseimbangan kuasa antara rakyat dan negara. Pada awal 2016, beliau menjadi Presiden Yayasan Kebebasan Akhbar, iaitu sebuah organisasi yang bertujuan untuk melindungi wartawan daripada pengendaman dan pengawasan kerajaan. Beliau juga bercadang meminta pengampunan daripada kerajaan Amerika Syarikat. American Civil Liberties Union, Human Rights Watch and Amnesty International juga telah melancarkan kempen memohon Presiden Obama untuk mengampunkan Edward Snowden ini. Saya akan membentangkan sambungan untuk kisah Edward Snowden, jenayah Edward Snowden. Ahli House Intelligence Committee telah menggesa Presiden Obama untuk tidak mengampunkan Edward Snowden kerana telah membuat pendedahan terbesar mengenai maklumat sulit kerajaan kepada orang awam yang mana mengakibatkan kemusnahan yang besar dalam sejarah Amerika Syarikat. Presiden Obama telah menolak permohonan pengampunannya pada tahun 2017. Beliau tinggal di lokasi yang tidak didedahkan di Moskow. Namun akhirnya, kerajaan Rusia memberikan hak suaka untuk 1 tahun dan menyambungnya secara berulang sehingga pada tahun 2020. Pada tahun 2014, kerajaan Amerika telah mengeluarkan kenyataan yang mereka mungkin kerugian sebanyak berbilion dolar untuk menukar struktur keselamatan disebabkan maklumat sulit yang didedahkan oleh Edward Snowden. Dalam satu temu bual dengan BBC News, Edward Snowden menyatakan dia seorang yang patriotik. Dengan pendedahan yang dibuat, maka perlindungan terhadap data-data awam dipertingkatkan di Amerika Syarikat dan negara-negara lain. Selain itu, dia juga menyatakan pengintipan kerajaan pada asasnya mengubah keseimbangan kuasa antara rakyat dan negara. Tambahan lagi, pada tahun 2016, beliau menjadi Presiden Yayasan Kebebasan Akhbar, sebuah organisasi yang bertujuan untuk melindungi wartawan daripada penggonaman dan pengawasan kerajaan. Seterusnya, beliau juga bercadang untuk meminta pengampunan daripada kerajaan Amerika Syarikat. American Civil Liberties Union, Human Rights Watch dan Amnesty International telah melancarkan kempen memohon Presiden Obama untuk mengampunkan Edward Snowden. Okey, daripada kes kajian Edward Snowden, kami dapat simpulkan bahawa pemberi maklumat dianggap sebagai pembelot negara apabila mendedahkan maklumat yang dianggap sebagai rahsia negara walaupun maklumat tersebut adalah untuk kepentingan awam secara keseluruhannya. Okey, selain itu,
Jika perkara ini berlaku berterusan, ia tidak akan menggalakkan seseorang untuk memberi maklumat rahsia. Bayangkan apa akan jadi kepada dunia ini jika tidak ada orang yang sanggup memberi maklumat yang dianggap rahsia kerajaan kerana takut tindak balas yang akan diterima. Sedangkan kerajaan menyalahgunakan kuasa yang mencabul hak individu, awam atau masyarakat dunia seperti yang didedahkan oleh pemberi-pemberi maklumat di atas. Okey, apa pendapat anda? Okey, itu saja daripada grup kami tentang kes kajian Edward Snowden. Sekian, terima kasih daripada kami semua.